hari ini kita teruskan dengan standard kandungan 9.3 polimer. Dalam tajuk ini, subtajuk ini, murid boleh menerangkan polimer semula jadi dan polimer sintetik dan juga proses pempolimeran penambahan. So ini semua adalah kriteria kejayaan kamu hari ini ya. Apa itu polimer? Polimer ialah molekul besar berbentuk rantai. Dia berantai yang terdiri daripada gabungan unik molekul kecil. Molekul kecil ini molekul kecil dinamakan sebagai monomer. Monomer. Bila monomer kecil-kecil bersambung membentuk molekul besar rantai, jadi nama dia akan ubah menjadi polimer. Polimer dapat dikelaskan kepada dua jenis. Satu ialah polimer semula jadi dan polimer sintetik. Kita tengok apa contoh-contoh bagi polimer semula jadi dulu. Polimer semula jadi ialah polimer yang wujud secara semula jadi seperti namanya. Jadi ini ada beberapa contoh polimer semula jadi. Contoh yang pertama ialah kanji. Kanji terdiri daripada gabungan monomernya iaitu glukosa. Dan kegunaan bagi kanji ialah memberikan tenaga kepada manusia, kepada haiwan. Polimer semula jadi yang kedua ialah protein. Protein terdiri daripada monomer asid amino. Kegunaan bagi protein ialah membina sel dan tisu badan. Cikgu percaya semua tahu apa itu protein dan kegunaan dia adalah untuk membina sel dan tisu badan. Polimer semula jadi yang ketiga ialah getah asli. Monomer yang membina polimer getah asli ini ialah isoprena. Kegunaan bagi getah asli banyak untuk membuat produk berasaskan getah. Seterusnya polimer sintetik. Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Contoh polimer sintetik yang pertama ialah polietena. Terbentuk daripada monomer etena. Jadi senang mau ingat sebab sama bahagian belakang nama dia. Poli ini maksudnya banyak etena membentuk polimer polietena. Kegunaan bagi polietena ialah membuat botol plastik, beg plastik dan baldi. Contoh yang kedua ialah polistirena. Polistirena terdiri daripada monomer stirena. Digunakan untuk membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik. Polistirena. Perspex ini terdiri daripada metil metakrilat. Ini kamu perlu ingatlah. Perspex terdiri daripada metil metakrilat. Kegunaan dia adalah untuk membuat cermin pesawat, tingkap kenderaan. Yang keempat ialah getah sintetik, iaitu terdiri daripada monomer neoprena. Dia terbentuk daripada monomer neoprena. Kegunaan bagi getah sintetik ialah membuat sarung tangan, tayar kereta, tapak kasut. Jadi proses ini jajah 9.5 menunjukkan proses pempolimeran dan penyahpolimeran. Monomer, unit-unit kecil, molekul kecil apabila digabungkan membentuk satu rantai panjang yang dinamakan polimer. Proses ini adalah dinamakan sebagai penpolimeran. Jika polimer ini dipisahkan menjadi unit-unit molekul kecil semula, proses ini dinamakan penyahpolimeran. Proses pempolimeran ialah proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Penyahpolimeran pula merujuk kepada proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia juga.
proses pempolimeran penambahan. Kamu boleh nampak di sini. Okey, etena, ini polietena, polimernya. Okey, polimernya. Di mana proses pempolimeran tambahan ialah melibatkan monomer yang jenis yang sama, monomer jenis sama. Contohnya etena, sama. Apabila ia digabungkan, and ini maksudnya dia disambungkan pencantuman banyak etena untuk membentuk polietena. Melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Di mana dalam proses pempolimeran ini, pada asalnya etena mempunyai satu ikatan ganda dua. Ini dinamakan ikatan ganda dua. Simbol dia macam sama dengan ikatan dua. Ini maksudnya ikatan ganda dua. Okay, apabila melalui pempolimeran penambahan, ikatan ini akan dipecahkan menjadi ikatan tunggal. Okay, ini ikatan tunggal. Ikatan tunggal antara karbon dengan hidrogen. Ikatan tunggal, ikatan tunggal. Okay, boleh faham? Polietena ialah salah satu contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan daripada monomernya, iaitu etena. Ini adalah polimer semula jadi getah asli ya. Kita tengok getah asli. Susu getah asli ataupun disebut sebagai latex didapati apabila batang pokok getah ditoreh. Ini semua kita tahu. Susu getah asli ini diproses untuk menjadikan getah asli. Okey, ini adalah dua benda yang tidak sama. Susu getah asli adalah dalam bentuk cecair daripada pokok. Getah asli ini mungkin kepingan, okey, getah asli. Pepecah. Polimer semula jadi ini banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara kita. Jadi antara ciri getah asli ini ciri getah asli ialah kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik serta tidak telap udara. Latex ini jika ditambahkan dengan asid. Tindakan asid dan alkali terhadap latex. Jika ditambahkan dengan asid dan alkali, kita mahu tahu apa yang terjadi. Di dalam lateks terdapat molekul-molekul getah yang berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Terdapat cas-cas elektrik, cas-cas negatif yang mengelilingi permukaan luar membran tersebut. Hal ini menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain. Jadi lateks akan kekal wujud sebagai cecair. Apabila asid ditambah, bila ada asid ditambah ke dalam lateks, ion-ion hidrogen yang ada pada asid itu yang bercas positif akan meneutralkan cas negatif pada permukaan membran protein. Molekul-molekul getah akan berlanggar dan menyebabkan membran protein itu pecah. Jadi rantai polimer getah akan keluar dan saling berbelit lalu membentuk satu gumpalan pepejah seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okay, cikgu akan ulang sekali penerangan cikgu tadi pengumpalan lateks oleh asid. Asid boleh mengumpalkan lateks, menjadikan dia sebagai gumpalan lateks. Apa yang berlaku ialah membran protein bagi polimer getah ini pada asalnya ada cas-cas negatif di sekitar membran proteinnya. Okay. Jadi bila polimer getah ini dia berlanggaran dengan polimer getah yang lain, dia akan saling menolak. Cas yang sama negatif-negatif akan menolak antara satu sama lain. Jadi bila asid ditambah, dalam asid mengandungi cas positif daripada ion hidrogen. Jadi positif-positif ini akan meneutralkan negatif di sekitar membran protein getah. Jadi bila ini berlaku, sudah dineutralkan semua cas, maka membran protein jika ada pelanggaran berlaku, membran protein itu akan pecah. Bila pecah, rantai polimer getah yang ada di dalam membran tadi akan bergumpal. Okay, ini menyebabkan pengumpalan berlaku. Jadi apabila alkali pula ditambah ke dalam lateks, apa berlaku? Ion-ion hidrosida daripada alkali akan meneutralkan ion hidrogen daripada asid.
Jadi tanpa asid, charge-charge negatif akan kekal pada membran protein dan molekul getah tetap menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggar. Maka molekul getah akan kekal dalam keadaan cecair. Okay. So, pelajar-pelajar boleh fikir dulu. Jika lateks itu tidak ditambahkan asid, tidak ditambahkan alkali, apa yang akan berlaku? Dia tidak ditambahkan apa-apa, dia dibiar saja di sana. Okay, lama kelamaan, lateks itu yang terbiar itu akan mengumpal juga. Ini disebabkan oleh tindakan bakteria. Okay, tindakan bakteria yang boleh menghasilkan asid dan seterusnya menetralkan membran protein molekul getah. Jadi proses dia akan sama dengan penambahan asid juga, mengumpalkan lateks. Cikgu akan ulang lagi penerangan tentang tindakan alkali ya, tindakan alkali. Jadi charge positif daripada asid boleh mengakibatkan akibat daripada tindakan bakteria ni dapat menetralkan membran protein getah. Jadi bila alkali ditambahkan, dia akan menambahkan charge negatif daripada alkali itu ke sekitar membran protein. Maka getah ataupun lateks ini, susu getah ini akan kekal dalam keadaan cecair. So tadi kita sudah bincangkan bahawa getah asli ini sifat dia lembut dan tidak tahan haba, senang menjadi cair. Jadi dia tidak sesuai jika digunakan untuk membuat bahan seperti tayar kenderaan. Okay, tahu sebab kenapa? Sebab suhu di Malaysia sangat-sangat panas dan sentiasa panas. Sekiranya tayar dibuat daripada getah asli, tayar itu akan menjadi lembik dan mencair bila dia terkena kepada permukaan jalan raya yang panas ataupun bila dia bergerak dengan lama, geseran tayar dengan jalan raya akan menghasilkan haba. Jadi tayar itu menjadi lembik. Apa cara dia untuk kasih kuatkan, keraskan tayar? Okay, ini cara dia. Charles Goodyear. Okay, Charles Goodyear. Bila kamu nampak ni simbol, ini brand. Okay, mungkin kamu pernah nampak di kedai-kedai. Okay, kedai-kedai yang menjual tayar. Goodyear, dia punya jenama dia. Okay, kenapa nama dia begini? Sebab ini dicipta, okay, getah ini dicipta oleh Charles Goodyear. Dia guna nama dia sebagai brand tersebut. Okay, apa yang dicapai oleh beliau? Beliau telah menemui kaedah pemvulkanan getah pada tahun 1839. Jadi beliau memanaskan satu campuran getah asli dengan 1% atau hingga 3% sulfur mengikut jisimnya. So dengan penambahan sulfur ini dengan getah asli, dia menghasilkan sejenis getah yang lebih kuat, lebih keras dan tidak senang cair, tahan terhadap haba. Itu sebab kenapa nama dia digunakan sebagai jenama tayar. Okey, kita bincangkan dulu proses pemvulkanan. Macam mana pemvulkanan ini dijalankan? Proses pemvulkanan boleh membaiki sifat getah dan menjadikannya lebih kuat. Okey, pemvulkanan ialah proses pemanasan getah bersama sulfur. Melalui proses pemvulkanan, atom-atom sulfur ditambahkan ke dalam molekul-molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai. Jadi getah yang diperoleh melalui proses ini disebut sebagai getah tervulkan. Ini proses dia, pemvulkanan getah. Getah asli akan ditambahkan dengan sulfur dan kedua-duanya akan dipanaskan. Apabila pemanasan ini berlaku, getah tervulkan akan terhasil. Atom-atom sulfur ini akan membentuk rangkai silang sulfur di antara rantai polimer getah asli. Ini menyebabkan dia susah untuk mengelonsor antara satu sama lain dan dia susah untuk dipecahkan, bentuk dia lebih keras. Jadi selepas pemvulkanan ini, struktur molekul bagi getah
tervolkan dilihat mempunyai ikatan antara setiap rantai polimer getah. Okay, seperti yang kamu nampak ini ya, ada rangkai silang sulfur. Jadi, disebabkan oleh atom sulfur yang ditambahkan, maka rangkai silang terbentuk. Jadi, bila ada daya luar dikenakan, rantai polimer getah tervolkan itu sukar untuk mengelongsor. Dia susah mengelongsor antara satu sama lain. Jadi, maksudnya tidak mudah berubah bentuknya. Apabila haba dikenakan, struktur molekul getah tervolkan sukar diputuskan. Dia susah untuk diputuskan. Maka getah tervolkan ini adalah lebih keras. Sifat dia sekarang lebih keras, mempunyai ketahanan terhadap haba yang tinggi. Okay, dengan penambahbaikan ciri-ciri getah asli ini, maka getah tervolkan ini lebih sesuai untuk membuat kebanyakan barangan dalam kehidupan harian kita. Jadi ciri-ciri getah tervolkan sekarang dia lebih keras dan lebih kenyal. Masih lagi penembak elektrik yang baik, tahan terhadap haba, tidak telap terhadap cahaya dan udara, tidak mudah teroksida di udara dan tidak bertindak balas dengan asid dan juga alkali. Okay, dia lain sikit ciri-ciri getah tervolkan dengan getah asli. So kegunaan getah tervolkan ada banyak, ini hanya beberapa contoh sahaja. Contohnya digunakan untuk membuat tayar kenderaan, sarung tangan getah, tapak kasut. Okay, ini sarung tangan getah yang digunakan untuk menjalankan pembersihan. Kalau sarung tangan pembedahan yang doktor-doktor pakai kan untuk membuat pembedahan, okay, sarung tangan itu diperbuat daripada latex, daripada getah asli. Dia lebih lembut. Okay, supaya dia boleh menjalankan pergerakan yang lebih dengan lebih teliti lah. Okay. So last dalam subtopik ini ialah teknologi terkini berasaskan getah. So ini adalah logo bagi Lembaga Getah Malaysia. Getah merupakan salah satu komoditi utama di Malaysia. Industri getah membantu meningkatkan ekonomi negara kita. Penyelidikan dan pembangunan terhadap getah dijalankan oleh Lembaga Getah Malaysia. Okay, diteruskan dan boleh menolong dalam penambahan ataupun supaya bertambah maju pada masa hadapan. Beberapa penemuan baharu bagi keistimewaan getah juga dihasilkan dalam bidang pembuatan dan juga pembinaan. Teknologi terkini berasaskan getah. Ini adalah jenis getah baharu yang dicipta, iaitu aspal terubah suai getah berkuat, CMA dia punya singkatan. Dia digunakan sebagai konkrit aspal untuk menurap jalan raya seperti dalam raja ini. Supaya jalan raya yang menggunakan jenis getah ini tahan lebih lama, tahan haba, boleh kurangkan bunyi bising dan juga kurangkan keretakan jalan raya. Selain daripada itu, getah color juga dicipta sebagai cat lukisan dan digunakan dalam kegunaan seni visual. Pad landasan diperbuat daripada getah diletakkan di antara landasan dengan enjin kereta api untuk kurangkan getaran dan juga bunyi. So itu saja untuk subtopik 9.3. Okay, praktis formatif 9.3 ada 3 soalan yang ringkas. Okay, mari kita tengok soalan-soalan ini. Soalan pertama, namakan 2 polimer semula jadi dan sintetik serta monomernya. Ni kamu boleh rujuk jadual di dalam buku teks, boleh dapat jawapan dengan senang. Contoh jawapan dia ialah polimer semula jadi. Contoh pertama, getah asli terbentuk daripada monomer isoprena. Kanji pula terbentuk daripada monomer glukosa. Polimer sintetik, polietena, monomernya etena, dan polistirena, monomernya stirena. Cuba kamu ingat sekurang-kurangnya 2 untuk polimer semula jadi dan polimer sintetik. Padangan monomernya. Soalan nombor 2. Bandingkan sifat getah asli dan sifat getah tervolkan. Getah asli ini dari segi pengoksidaan, getah asli mudah teroksida.
Getah tervolkan tidak mudah teroksida. Maksudnya dia tidak bertindak balas dengan oksigen. Sifat kekerasan, getah asli adalah lembut, getah tervolkan ialah keras. Ketahanan terhadap haba, getah asli tidak tahan terhadap haba, manakala getah tervolkan lebih tahan terhadap haba. Soalan ketiga, huraikan cara menghasilkan getah tervolkan daripada getah asli. Satu proses sahaja kita bincangkan tadi iaitu proses penvulkanan. Proses penvulkanan dijalankan dengan pemanasan getah asli dengan sulfur. Getah asli dipanaskan pada suhu antara 100 darjah Celsius hingga 150 darjah Celsius pada tekanan tinggi. 3% hingga 5% sulfur dimasukkan ke dalam getah yang dipanaskan. So ini adalah cara menghasilkan getah tervolkan. So itu sahaja yang cikgu mau kongsikan hari ini. Selamat belajar.